Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, pelayar-pelayar yang saya kasihi? Selamat kita bertemu sekali lagi dalam Amir Hijaz Live. Apa khabar Rubidin? Saya harap malam ini tiada adalah yang mengganggu sebab saya memilih untuk tidak menggunakan internet. Tapi kalau teman-teman yang mendengar suara saya ni, sila like dan share. Tak banyak benda yang nak kita share malam ni, yuk. Ibrahim Cik Muda, Syed Awang, apa khabar Syed? Azlan Yusof, Rosnah Abdul, terima kasih. Salam pencerahan, ya. Rocky Della, Eddie Dixie, apa khabar? Abdul Razak Yusof, Syed Awang, Mat Otai Harun, Mustafa Ilyas, Muhammad Ali Arifin, Syaf of Fred. Assalamualaikum. Hasnur Nur, Datuk Sri, apa khabar Datuk Sri? Terima kasih hadir bersama. Nur Azwa, Ahmad Zulkarnain, apa khabar saya Ahmad Zulkarnain, orang Perak, ayuh. Nazir Ahmad, insyaAllah Pak Nazir, terima kasih kiriman pantun. Nazman Man, salam. Mega ayam goreng, ya. Teman hari ni tak tahu anak belikan teman apa roti pakai nama entah daripada kedai kedai apa tak tahulah nyebut dah, biarlah itu. Makan roti malam ni. Saudara Azmi, apa Segamat, Mazio, Syahizam Izam, apa khabar? Kamal Zaman Hussein, Assalamualaikum. Sahak Ragi, Hafi Ikwan, Sean MZK, Waalaikumsalam. Muhammad Asif Masri, Syahizam Izam, Hamdan, apa khabar saudara? Jo Hussein, apa khabar Jo? InsyaAllah malam ni adalah sikit suara okey. Terima kasih Adiwira Angkasa, Markim Kama Ismail, Badrul Hisham, salam, semoga sihat. Ismail Isma, Didi Ashraf Mustafa Ashraf, terima kasih. Raban Tabin bin Kulub, yuk malam ini kita nak melabun, yuk cerita Perak, yuk. Salam Ustaz Hussein Kaldi, Fazilah Awang. Malam ada pengacau, saya sound mereka bagus, terima kasih lah Yub. Ini kalau sama teman-teman dapat bantu saya, ya. Saudara Selamat Hasan, apa khabar? Rosilendu, apa khabar orang Melaka? Selamat Sabirin, Cik Jun Husin, Rosli Lendu, selamat, ya. Man, Sulaiman Hasan ni kau janji aja kata nak datang, tak datang pun lagi tu. Saudara Fuad, apa khabar? Makan apa? Saya makan roti malam ni. Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Rashidah Ahmad. Jadi saudara, saya teruskan malam ini dengan pencerahan. Pencerahan berhubung dengan COVID-19. Ya, hari ini sebagaimana saya laporkan semalam, beberapa penarikan perintah kawalan pergerakan bersasar, tapi ada yang masih diteruskan. Ya, Saudara Fuad Rahman, Assalamualaikum, Sistem Cun, terima kasih. Kes baru hari ini adalah sejumlah 1,600 tambahan. Ini yang risaunya. MKN dah tarik balik dah, tapi kes mula bertambah lagi. Semalam 1,335, hari ini 1,600. Jadi jumlah keseluruhan yang terkumpul di negara kita adalah 74,294 orang yang dijangkiti oleh wabak virus corona dan mengundang 2 kematian hari ini. Jadi tambahan jumlah keseluruhan adalah 384. Sabah berkurangan, semalam 250, hari ini turun lagi 248. Di Labuan juga turun, semalam 21, hari ini 5. Cuma Sarawak dia naik 2 saja, tak mengapa. Di Kedah, dia nampaknya trend Kedah ni dia naik, dia turun, kemudian naik balik. Iaitu hari ini 18, semalam 17, sebelum tu 32, sebelum tu 26. Begitulah yoyo di Kedah. Orang kaya-kaya Kedah ni calon jadi bilioner. Di Penang meningkat 55. Di Perak kurang, semalam 108, hari ini 54. Cuma di Selangor lah, dalam penarikan ini tiba-tiba saja semalam 337, hari ini Selangor 426 warga yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhan terkumpul di Selangor adalah 16,838. Jadi Selangor dengan Kuala Lumpur ni dia turun naik. Semalam Selangor turun
Kuala Lumpur naik, hari ini Kuala Lumpur turun. Semalam di Kuala Lumpur 178, hari ini 148. Di Putrajaya alhamdulillah kosong. Tak ada sifar, cuma yang menggusarkan ada news kita tengok semalam tiba-tiba saja khinzir masuk dalam Alamanda supermarket. Jadi pegawai Melgas Tua, jagalah, itu ibu negara kita ya. Putrajaya ini sepatutnya terkawal. Tiba-tiba boleh ada pula serangan babi masuk dalam, babi liar, tak tahu babi hutan ke babi macam mana. Sepatutnya kawalan ini diperketatkan di Putrajaya. Sebab bila news keluar tentang berhubung Putrajaya ini, satu dunia tengok. Itu pusat pentadbiran negara kita. Seharusnya terhindar daripada segala permasalahan. Jadi pihak perhilitan sentiasalah berwaspada. Tengoklah tepi-tepi hutan tu, tepi-tepi pagar tu. Kalau agak meragukan, ialah kalau khinzir ni lain tak ada, tembak je, apa nak cerita lagi. Bukan? Sedekahlah kepada siapa yang nak. Saudara Fuad, masih lagi saya akan ulas nanti tentang apa yang berlaku di Perak. Nazman Man, Izara Nur Iman. Apa khabar? Hai Izara Nur Iman, love you. Banyaknya, 1, 2, 3, 4, love, good. Terima kasih Izara. Mama Azmi Ali, DAP masuk ke Putrajaya. Ya, saya Mama Azmi, Kelantan tak ada lah. Cuma Putrajaya je. Dia mau jaga Putrajaya macam mana? Tak tahulah saya. Sekarang ni macam-macam benda-benda yang pelik-pelik saja berlaku di negara kita ni. Tak pasal-pasal pusat pentadbiran negara. Nasib baik Seko diserang oleh babi hutan. Masuk pula tu dalam super kompleks, ada kompleks di Alamanda. Saya gelak pun ada, terkejut pun ada, ngeri pun ada. Saudara Khairul Azmi, Assalamualaikum. Terima kasih Yami. Apa khabar Ipoh Sabah Yung? Yung ni dia saya kalau Datuk Yami, Puan Yami masuk ni serius juga. Kan dicarut je teman, naik aja. Jangan Yung. Kita kawan Yung ya. Kita geng Yung. Haji Wan Ismail. Salam. Terima kasih. Kemudian di Johor, semalam 125, hari ni kurang. Di Pahang, berkurangan. Semalam 4, hari ni 1. Kita mengharapkan Pahang kembalilah kosong ya, sipar. Kerana di Terengganu kelegaan. Semalam 1, hari ni kosong. Sebab di Terengganu jumlah mereka dijangkiti wabak coronavirus ni dia menengah Pahang 430 keseluruhan. Di Terengganu 239. Di Kelantan 441 sebab hari ni turun semalam 17, hari ni 3, dan di Perlis masih lagi kekal 3 minggu berturut-turut. Ini teman kata Perlis ni gamak-gamaknya lah dia memakan ulam, pucuk pauh. Buah pauh harum manis. Mungkinlah. Saya tak kata begitu ya, jangan kata ini sebagai ubat, tidak. Saya saja bergurau senda dengan warga Perlis yang mampu mengekalkan jangkitan virus corona. Kerana Perlis sehingga saat ini baru 44 orang saja. Alhamdulillah. Tahniah warga Perlis. Saudara, sabda baginda Rasulullah SAW, ini daripada Abdullah bin Amar radhiyallahu anhu. Dia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ini kenyataan daripada baginda Rasulullah SAW. Dia kata bahawa baginda menyatakan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ini adalah merupakan hadis Muslim yang ke-715, di mana status ini adalah hadis sahih. Yang tidak boleh nak didakwa-dakwi ini. Jadi pengajaran daripada hadis ini, Allah menciptakan wanita dengan kelebihan tertentu. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang solehah. Imam Qurtubi menjelaskan bahawa solehah dalam hadis sebut sebagai wanita yang menggembirakan suaminya. Apabila dilihat, apabila dia memberi arahan, dia taat. Dan apabila ketiadaan suaminya, dia memelihara kehormatan suaminya pada dirinya dan juga hartanya. Wanita solehah adalah sebaik-baik harta seorang lelaki. Kerana Rasulullah SAW juga bersabda, hendakkah kamu aku beritahu tentang sebaik-baik harta seorang lelaki itu, iaitu wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan mengembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tiada berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya.
Ini adalah riwayat Abu Daud. Tapi tak ada tahu sahih ke tak sahih, tak tahu. Jadi wanita yang solehah adalah merupakan isteri yang menjadi tunjang kekuatan pada suami. Wanita itu juga adalah ibu yang sentiasa dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dan kita sentiasa memuliakan ibu kita. Jadi kepada setiap para wanita, jadilah sebagai seorang ibu yang mulia, ibu yang dikasihi, ibu yang dikagumi dan menjadi idola pada anak-anak. Saya selalu berpesan pada anak-anak, teman-teman saya, kalau kita tak suka orang buat naya pada ibu kita, jangan kita lakukan kepada ibu, kepada anak-anak kita. Kalau kita tak suka orang herdik mak kita, jangan kita herdik ibu kepada anak-anak kita. Iaitu isteri kita lah. Ya. Jadi negara rahmah, ummah sejahtera. Itu bab hadis kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Ini line saya ni kan dah diganggu dah pula dah. Aduhai. Teman-teman, kalau ada demo mengganggu tu, faham-faham je lah ya. Demo ni bukan kisah sangat ni. Jadi okey, apakah siapa terima kasih siapa kata dia, saya kata Datuk nampak segak dan clear Shah Offspring, tapi menyebut Shah, menyebut tak betul. Salam Datuk, selamat malam. Okey, adakah clear sekarang ni? Sebab tadi ada gangguan saya nampak dia dulu. Adakah suara saya clear? Sila like ataupun berikan semangat kepada saya untuk saya mengupas keadaannya. Okey, terima kasih artinya suara saya, wajah saya clear. Merah ni sebab saya makan susu Situ Joy, kiriman teman kita daripada Perlis. Bagaimanapun untuk e-commerce ini, saya masih lagi menanti kalau ada teman-teman yang ingin mengiklankan produk-produk mereka. Berhubunglah dengan Siti Farehah ataupun Azhar. Mana ke nombor telefon Siti Farehah dah tak ada pula dah. Tersalah tekan dah ni. Tapi yang ada sekarang ni Azhar 0113304141. Saya harap admin boleh masukkanlah. Kalau admin dengar, masukkan nombor telefon Siti Farehah tu. Sebab kawan-kawan pun kadang mungkin nak tanya juga. Jangan lupa kuih Paulu Berdal, rendang tok, buku-buku saya. Sila berhubung dengan Azhar 0113304141 e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Itu saya mulakan bila saya sebut salam impian moratorium dan KWSP 10,000 itu, mana saya dah memulakan bicara kita malam ini. Kita mula melabun. Tajuk bicara kita malam ini, Perak masih bergolak. Tapi sebelum saya menyatakan pencerahan tentang apa berlaku di Perak, saya ingin membacakan dua pantun yang dikirimkan oleh Pak Nazir dan Perlis. Pantun kali ini adalah pantun menggunakan 3 perkataan saja. Dia tak ada 4. Selalunya 4 ni dari mana hendak ke mana. Itu 4 perkataan. Tinggi gunung dari lalang. Dari mana nak ku bawa. Hati yang ini kasih dan sayang. Itu 4 perkataan. Ini 3 perkataan. Bagus ni Pak Nazir ni. Dia kata 2 rangkap pantun dikirim pada saya. Ayah beli kerang sama ikan pelata. Hendak dihormati orang, jaga tutur kata. Pantun kedua, jalan pergi sekolah, adik terpijak kaca. Jangan salah menyalah, pereksa penjadi punca. Itu peringatan. Saya suka pada pantun-pantun Pak Nazir kita ni, sebab dia penuh dengan ingatan dan nasihat, dan bahasa-bahasa yang digunakan oleh beliau terlalu indah dan cantik. Kadang-kadang saya pun tak terjumpa pun dalam vocabulary saya pantun-pantun yang ayat perkataan-perkataan yang digunakan oleh Pak Nabil. Macam dia kata apa ini, bila perkataan penjadi tu, ini penyebab lah kan. Saudara, sekarang ni sekarang ni zaman kita hari ni bukan lagi bercakap soal ribu-ribu. Bukan lagi cakap soal puluh-puluhan ribu. Bukan lagi kita bercakap soal ratus-ratus ribu. Hari ini, zaman hari ini, kita bercakap juta-juta pun tidak. Tetapi bila sebut satu projek, nilainya bilion.
Berbilion-bilion. Sebab itu saya rasa MB Kedah ni dia up sikit. Datuk Sanusi, Ya Omar jangan marah ya. Datuk Omar Datuk up sikit di Kedah. Orang tak cakap lah sekarang ni. Dia kata Kedah, orang Kedah tak cakap bilion. Sebab dia kata daripada bumi Kedah. Kedah ni adalah negeri tertua ya. Di sebenarnya emas ini. Dia kata negeri Kedah mempunyai hasil dalam bumi negeri dia sejumlah 43 triliun. Mak Datuk, banyak tu yo. Kalau 43 triliun tu tak tahulah saya 7 keturun tak habis makan tu. Itu dia kata penemuan ada mineral yang bernilai begitu. Jadi bagi saya saya kata bila sekarang ni orang tak cakap lagi lah juta-juta, orang cakap bilion. Ini mengingatkan saya zaman saya dengan Allahyarham Tunggah Apa-apa. Kalau kita pergi berkempen ke atau berucap je, semua bilion. Dia tak kita sebut juta. Kita luluskan bangunan ni 1 bilion. Bangunan ini 3 bilion. Dia bila sambil makan tanya dia, cakap apa? Minta maaf. Ni nak tanya cakap apa? Ini dewan yang cakap apa luluskan ni 2 bilion tu banyak cakap apa? Iyalah dia kata. 2 bilion tu banyak cakap apa? Iya. Saya kata pening untuk bandar nak cari duit ni. Pasal pula masa tu Tan Sri Alaikumsalam. Tan Sri kata 2 bilion banyak. Lihat. Takkan benda tak tahu kata. Kita pun tunjuk kat dia kosong. Maksud saya juta lah tu. Jadi sekarang ni rakyat tak bercakap lagi soal juta. Cakap bilion, triliun. Jadi MB Kedah pun tersampuk. Dia kata up sikit. Kedah sudah ada 43 triliun. Itu biarlah dia berpolemik dengan Papa Gomo. Kita tengok sajalah apa kesudahannya. Bagaimanapun, saya berkeyakinan ada kebenaran juga kata-kata yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, Datuk Sanusi, bahawa ada para saintis yang bertemu beliau. Tetapi nilai itu bagaimana beliau menilai, kita tak tahu. Wabillah wallah Allah. Kita jangan kita memandai-mandai. Biarlah mereka para saintis yang mengukur jumlahnya. Dan kita berlapang dada lah. Kita menerima dengan pandangan yang baik. Niatnya tidak lain tak bukan adalah memberi pencerahan pada rakyat bahawa bumi Kedah itu selain daripada padi ada hasilnya. Dan terbaru ni saya terima pula heboh pula. Jadi saya tak seronok dengar benda-benda ini berlaku. Heboh pula ada ceritanya surat menteri terbang. Kononnya berhubung dengan pemberian kontrak mencecah bilion. Wah, kata hebat ni. Cuma saya nak pesan lah supaya pada menteri itu janganlah banyak songeh. Saya takkan membongkar benda begitu. Sebab saya rasa apa yang dia buat tu ada dia punya keabsahannya. Nak menolong warga Bumi Putra. Okeylah. Jadi sebab saudara kena ingat saya latar belakang saya adalah sebagai jurnalis. Saya bekas wartawan jenayah. Saya juga adalah wartawan investigative journalism. Saya wartawan penyiasatan. Kalau satu kes nanti saya siasat nanti berat. Cuma tak payahlah. Saya tidak berhasrat untuk membongkar kerana bagi saya hasratnya itu kerana kalaulah seorang nak menolong anak bangsa kita, saya harus menyokong. Tapi kalau dia tolong tokeh-tokeh yang bukan Melayu ni, siaplah. Tapi kalau untuk anak bangsa kita mau maju ke depan, harus kita beri galakan. Jadi edisi itu yang siang malam melalak backup tokeh besar tu. Saya tak mau sebut benda tu edisi. Tapi bagi saya melihat kita kena tengok dia punya dia ada story, dia ada side of the story. Ceiling tu mungkin depan tu gambar parlimen ataupun gambar bunga raya duit 50 sen. Sekarang tu ada tulis 50 sen. Jadi bagi saya mungkin dia nak membantu. Apa salahnya? Cuma sebab saya tengok kadang-kadang dalam saya punya Facebook saya tu kadang-kadang adalah orang dia gatal tangan. Orang katakan dia mula nak mengusik. Saya kata jangan. Jangan usik saya. Sebab nanti banyak benda lagi terkeluar nanti. Saya tak nak bercakap sebab bagi saya apa yang saya berbicara nothing personal. Bagi saya soal saya bagi pencerahan politik yang paling penting bagi saya, cinta kasih sayang saya adalah pada parti saya. Parti tidak lain tidak bukan parti UMNO. Sebab saya berkeyakinan dan saya telah pun menerima sepenuhnya UMNO ini yang memerdekakan negara kita. UMNO ini yang membangunkan warga bangsa saya menjadi seperti Melayu hari ini.
Sedangkan dulu sebelum pasca merdeka, saya hidup dalam penuh kemiskinan. Saya merasai kemiskinan itu. Jadi bila saya lihat bahawa hasil dari perjuangan UMNO, hasil dari perancangan pimpinan-pimpinan UMNO, sebegitu ramai anak bangsa kita dihantar belajar ke Menara Gading, dihantar ke London, dihantar ke Amerika, dihantar ke Jepun, dihantar ke Mesir, semua digunakan dana pada kerajaan dan mengikut sebagaimana apa yang termaktub dalam perlembagaan perkara 153 hak keistimewaan orang-orang Melayu. Jadi bagi saya terasa amat tertaburi, dan memanglah kalau saya melihat sesuatu yang boleh menyentuh, yang boleh merosakkan UMNO, saya akan ke depan. So saya minta maaf. Jadi tidak, niat saya agak nothing personal. Sebab kadang-kadang teman-teman yang setegur tu bukannya orang lain. Contohnya, sebagai contoh, senator daripada Taiping, sahabat saya. Tadi dia hantar mesej saya, Datuk, kuat Datuk balon saya no. Sebab saya kata apabila berlaku krisis di Perak, timbul dalam website mengatakan beliau membuat kenyataan-kenyataan yang saya nampak seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita meterai, iaitu muafakat nasional. Jadi saya pun balon lah. So dia kata tak begitu Datuk, saya tak cakap apa pun, salah kod tu, orang gunakan saya, orang nak memecah belahkan. So kalau itu keadaannya, Yang Berhormat, saya minta maaf. Kita mesti berani untuk menerima dan memohon maaf. Sebab bila dia ikhlas, dia tunjuk kepada saya tiga salinan yang tular dalam media sosial yang dia kata ini semua adalah fake. Kita kena terima lah. Jangan pula kita nak menegakkan benang masa. Masalah kita kadang-kadang ni kita nak menegakkan benang masa. Kita marahkan orang menegur tak boleh. Kita merasa diri kita adalah super. Ini yang bahayanya pada bangsa kita. Ini yang bahayanya pada perjuangan kita. Bagi saya, kalau kita silap, orang menegur, terima kasih lah. Jadi bila saya tadi, Yang Berhormat, Senator Ahmad Idris, dia telefon, dia hubungi saya secara terbuka. Mohon maaf lah. Sebab tidak niat saya untuk membalon beliau sebegitu teruk. Kerana bagi saya, setelah saya membaca apa yang ada dalam media sosial. Jadi artinya apa yang tular dalam media sosial berhubung dengan krisis UMNO di Perak, sebenarnya katanya dia tak campur. Dia akan ikut apa saja keputusan daripada ibu pejabat. Dan dia tak pernah mengeluarkan kenyataan. Yang Mas Senator, you are my friend. Inilah kata kadang-kadang ni. Sebab bila saya cuba telefon, tak dapat. Saudara Arifin Ismail. Saudara Arifin dia kata, akibat terlalu kemaruk kuasa, terdapat pemimpin UMNO yang sangat tidak senang kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, yang bukan saja kelihatan bersih, tetapi memang bersih, berwibawa dan berintegriti. Saudara Arifin Ismail, saya tidak menafikan kenyataan saudara. Memanglah hari ini suka tak suka kita terima hakikat. Kena terima hakikat sejak beliau meladani dan berada dalam UMNO, perjuangan UMNO, beliau adalah seorang pemimpin yang ikhlas. Keikhlasan beliau lah yang membuatkan beliau tak dapat naik. Kejujuran beliau lah membuatkan beliau sering disingkirkan. Sebab dalam negeri orang yang buta, mereka yang bermata satu itulah dianggap raja. Setelah rakyat dibutakan dengan kepelbagaian dakwah, maka Tengku Razali terpinggir. Saya dulu pun bukannya apa-apa dari kumpulan yang menyokong Tengku Razali. Saya waktu itu pertandingan dengan Datuk Musa Hitam, saya menyokong Datuk Musa Hitam. Ini kita kena mengaku. Tetapi setelah saya menelusuri perjuangan Tengku Razali, akhirnya bila saya buat buku dia, Rahsia Terpendam, baru saya tahu bahawa saya melakukan kesilapan. Dan saya mohon maaf pada beliau. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh beliau, InsyaAllah saya mungkin hari Jumaat nanti, saya akan buat live, mungkin dalam pukul 3 petang. Saya nak bertanya dengan beliau. Sebab saudara kena ingat, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali adalah orang yang bertanggungjawab menggadaikan nyawanya untuk menyelesaikan masalah kita dengan gorila komunis di negara kita ini. Sebab apabila beliau pergi ke China, pergi ke negara China untuk memulakan hubungan diplomatik, ini atas kehendak almarhum Tun Razak dan almarhum Tun Ismail. Cuma Tun Ismail kata dekat dia, Lee, you go to China, anything happen to you, kita tak boleh buat apa. Sebab kita tidak ada kedutaan, kita tak ada hubungan diplomatik. Tengku Razak kata tak apalah, dia pergi. Dan beliau bertemu dengan Cik Online. Dia bercerita bagaimana sebenarnya ancaman negara kita terhadap ancaman komunis, gorila komunis, yang mengaku mereka adalah gorila daripada Mao ataupun China. Akhirnya, bila tercantumnya hubungan diplomatik
antara Malaysia dengan negeri China yang ditandatangani oleh almarhum Tun Razak, dan China mengatakan bahawa komunis di Malaysia ini bukan daripada ajaran Mao, mereka ini adalah gorila, itu camping dan sebagainya, maka kita selesai masalah komunis. Itu perjuangan. Belum lagi cerita wang ringgit, kita ceritalah segala bank bagi dekat UMNO, segala banyak bangunan UMNO itu sendiri terdiri begitu hebat pun, alah atas tanah dia sendiri. Dan beliau bukan orang yang meminta-minta, dan dia bersih. Sebab itu apabila beliau menentang Dr. Mahathir waktu itu, Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, ramai yang kena ISA, ramai yang kena dalam, ramai yang kena siasat. Tapi kenapa tak boleh tegur lagi? Sebab dia bersih. Dia bersih. Dia bukan hanya dilihat bersih, tapi memang dia bersih. Sebab dia tidak melakukan budaya kronisme. Itu nanti saya akan cerita nantilah. Bila sampai waktunya bagaimana dia membantu orang Melayu kita ni untuk berniaga. Sebab waktu itu katanya orang Melayu tak ada bank. Sebab itu saya minta saudara baca buku dia. Buku pun tak banyak lagi tinggal. Saya ingat dalam 100 naskah je. Hubungi Azhar cepat. Nanti tak ada lagi, dah habis, saya takkan cetak dah. Kerana itu bagi saya khazanah yang terpendam, yang perlu digali. Itu bab cerita tentang apa yang berlaku hari ini. Heboh benda tu. Dan saya harap, bagi saya akan menyokong. Kalau niat matlamatnya adalah untuk meningkatkan ekonomi bangsa kita, wajar kita sokong. Tetapi kalau ada kepentingan, minta maaf. Sebab latar belakang saya adalah investigations, investigative journalist. Saya bukan wartawan jenayah. Tapi cuma saya kata biar dululah tengok. Kalau bini keadaan gitu membuatkan kita rasa kita ada, mereka nak menegakkan benda masa, jangan cari penyakit lah, itu saja. Saya bukan warning, tidak. Kita berlapang dada, kita bercerita. Saya memberi pencerahan pada warga, netizen dan rakyat Malaysia. Bagi saya lain tak ada, adalah perjuangan UMNO demi untuk agama, bangsa dan tanah air. Tak ada apa yang nak kita kejar. Usia saya pun dah 64 tahun. Nanti kubur kata mari, rumah kata pergi. Macam bidalan orang Perak, dia kata rambut dah gugur, gigi dah berterabur, dah dekat dengan lubang kubur. Itu bahasa orang Perak, sebab kulit dah kendor. Ya, saudara. Okey. Kemudian akhirnya salam EPF ni ternyata benar sangkaan saya selama ini bahawa wang EPF sangkut. Sebab wang-wang yang kita simpan, kita labur melalui, kita carut melalui kumpulan wang simpanan pekerja ini telah dilaburkan. Tapi bukan hanya terikat pada bon-bon kerajaan. Sebab itu kumpulan wang simpanan pekerja menghadapi kesukaran untuk mencairkan pelaburannya. Apabila hari ini ketua eksekutif dia melalui akhbar berita harian menyatakan bahawa beliau telah pun melupuskan sejumlah 7.36 juta saham. 7.36 juta lagi saham dalam syarikat Top Glove. Aduh. Itu sebenarnya. Cuma persoalan saya, kenapa tak ambil saham itu letak dekat bank negara? Yang ini saya minta supaya SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, kena intai lah. Siapa dia punya fund manager ataupun yang menjaga dana EPF ni. Sebab tak disebut pula harganya berapa. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Kita tak tahu. Dia kata bahawa kenyataan dilaporkan oleh berita harian online hari ini, dia menyebut kumpulan wang simpanan pekerja jual 7.36 juta lagi saham dalam syarikat Top Glove. Memanglah. Berapa nilainya kita tak tahu. Tapi setahu saya lah, Top Glove ni adalah syarikat paling top negara kita ni. Sebab pekerjanya dilaporkan mencecah 10,000 orang. Katanya buruh daripada luar. Dan syarikat inilah yang paling banyak yang dijangkiti oleh COVID-19. Dalam keadaan dunia menghadapi krisis pandemik ini, maka tentulah Top Glove ini mempunyai pasaran yang besar. Tapi okeylah jual. Tapi kerana itu harga sahamnya berapa kita nak tahu. Sebab kalau
kumpulan wang simpanan pekerja susah sangat. Bertolong-tolong kata orang Perak kata. Asyik bertolong-tolong lah, mana berlengah-lengah. Nak mengeluarkan wang. Bukan banyak pun 10,000 untuk pencarum. Lepas tu ditangguh pula sampai bulan Disember ni, bulan Disember 26 bulan. Lepas tu duit hanya boleh pakai Januari. Marahlah kita. Jadi kita merasakan bahawa kumpulan wang simpanan pekerja perlu disiasat. Perlu ada forensic auditing account. Siapa yang jadi fund managernya? Siapa yang menjaga dia punya dana pelaburan? Orang ini kena diintai. Berapa kereta dia ada? Rumah banyak mana? Banknya ada kat mana? Sebab kemungkinan itu ada. Kalaulah dia mau telus, kenapa tidak ikut cakap Datuk Seri Najib? Ambil semua saham-saham yang dia ada tu, pergilah bincang dengan Bank Negara. Lah ni sekarang ni rakyat. Menteri dah buat pengumuman. Kami dalam keadaan tertekan. Mintalah Bank Negara tolong selesaikan masalah ini. Ambil saham ini sebagai cakaran ke ataupun beli ke, kami tak kisah. Tapi we need, katalah 80 bilion. Sebab harta, wang terkumpul. Bukan harta, wang terkumpul. Wang simpanan pekerja yang melikut dari akaunnya ada 937 bilion. Hampir 1 trilion. Takkan tak boleh dicairkan. Itu yang saya saban malam, saya naik angin. Sebab bila mereka bertolong-tolong. Macam tak ada keikhlasan. Sebab kamu berada di situ dengan amanah dan gaji kamu besar-besar. Ini yang kita nak tahu. Jadi Amir Bashir dia kata tak baik Datuk Seri Najib Razak sebab dia tak tahu dari awal. Dia kata PM sangkut. Itu saya minta ya dalam kita punya ruang ini kita pencerah. Bila saya bagi pencerahan, saudara bagi feedback, jangan bukan untuk maki hamon. Saya tak suka nanti kata Datuk Najib rasuah ketua. Saya tak suka. Itu soal apa yang beliau alami, beliau sedang dibicarakan oleh mahkamah. Biar mahkamah membicarakan. Who are we? Siapa kita untuk menjatuhkan hukuman? Begitu juga pada Presiden UMNO. Orang yang bersih memanglah dia yang boleh tegur Azlan Hamzah. Tak ada kes apa pun. Yang lain tu banyak. Macam hari ni, bila mahkamah membebaskan yang Muhammad Mulia Tengku Adnan, Tengku Mansur daripada tuduhan rasuah. Ya kita kena lepas dada lah. Jangan kita timbulkan lagi permasalahan. Sebab kita bukan lawyer, kita bukan hakim. Itu saya punya pendirian saya. Dan kalau saudara nak berdebat dengan saya, silakan. Kita berdebat. Sebab ini ruangan pencerahan. Jadi bagi saya mengharapkan Suruhanjaya pencegah rasuah mesti mengintai dan tengok dan dapatkan senarai siapa dia punya fund manager yang berada dalam syarikat, ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Kemana pergi duit kita? Sebab sepatutnya saham-saham itu ambil pergi kat Bank Negara aja. Mudah. Kata kita lah. Itu orang kadang-kadang orang marah. Saya dia kata Datuk aja lah jadi CEO-nya. Tidaklah begitu. Bagi saya, pemikiran saya lah. Saya orang kampung. Dia pemikiran saya, kita dah beli saham. Melainkan ada sesuatu yang tidak kena. Kalau kamu nak menyembunyikan sesuatu tidak kena, minta maaf. Ini kita akan bongkar. Jadi yang sekarang ni sepatutnya hendaklah dibongkar oleh Suruhanjaya pilihan pencegah rasuah. Habis isu bilion-bilion. Ini pun satu lagi ni. Saya baca juga kenyataan daripada Timbalan Presiden UMNO. Timbalan Presiden saya, Tok Mat. Saya tak pernah marah pada dia. Cuma kadang-kadang bila tak betul saya balonlah, kan? Saya akan sentiasa menyanjung beliau sebagai Timbalan Presiden. Sebab kalau Presiden tak ada, beliau lah galang gantinya. Dan beliau adalah pemimpin kita. Jadi bila saya tengok kenyataan ini, baik. Perlu saya hayati. Saya bukan orangnya yang one-sided. Saya bukan orangnya yang sokong Datuk Zahid. Tidak. Tok Mat pun saya sokong. Naik Presiden, Abang Long kita, ini Abang Mai Sabri, saya akan pertahankan. Mahathir Khalid, saya akan pertahankan. Begitu juga dengan Khalid Nordin. Walau dia my friend, kawan-kawan saya, tetapi saya harus mempertahankan kalau orang mencacainya. Apatah lagi kalau mengata tentang bini wanita UMNO. Begitu juga Ketua Pergerakan Pemuda. Begitu juga dengan anak anda kita, Ketua Puteri. Begitu juga ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO yang lain. Jadi kita main parti ni, orang Kelantan kata main parti. Ataupun terjebak dalam politik ni kena ada prinsipnya. Jadi Tok Mat ini adalah Timbalan Presiden. Dan saya tengok kenyataan Tok Mat hari ini cantik. Dia kata Nikkei Asia dalam laporan teknologi terkini
pada 4 Disember 2020 melaporkan bahawa Indonesia terus menarik syarikat teknologi gergasi Amerika melabur dalam pelbagai perniagaan internet. Kacau lah. Dia kata Facebook, Google dan Microsoft telah melabur dalam angka beberapa bilion pada tahun 2020 walaupun Indonesia berhadapan dengan pandemik corona yang meruncing. Begitu juga termasuk Alibaba dan SoftBank Japan. Gojek, Tokopedia dan Bukalapak antara yang menerima pelaburan signifikan dalam bulan November 2020 dalam angka ratusan juta USD. Artinya berbilion. Jadi ekonomi digital di Indonesia telah berkembang 5 kali ganda semenjak daripada tahun 2015. Ia kini dianggarkan bernilai 44 bilion USD pada tahun 2020 dan akan mencapai 125 bilion dolar Amerika pada tahun 2025. Jadi menjelang tahun 2025, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia. Sedangkan Malaysia pula pada tahun 2020 menyaksikan pelbagai drama politik yang terus menyuramkan lagi iklim pelaburan. Pandemik corona turut meletakkan ekonomi Malaysia pada kemalaysian terparah dalam sejarah. Jadi dia kata 3 minggu dari sekarang akan menyingsinglah Fajar 2021. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan tiada pencapaian penting. Apatah lagi lonjakan baru untuk kemajuan dan keboleh saingan. Negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Cambodia terus menunjukkan pencapaian ekonomi yang berdaya saing, menarik pelaburan, berteknologi dan menjadi negara perindustrian yang penting. Singapura pula, kata Tok Mat, memecut laju meninggalkan Malaysia jauh ke belakang. Jadi untuk itu, beliau sebagai Timbalan Presiden UMNO menyatakan sesuatu mesti dilakukan segera. Kelesuan iklim pelaburan kita tidak boleh berterusan begini. Malaysia bermula dengan ekonomi perindustrian berorientasi ekspor. Sekarang sektor perindustrian kita sangat jauh terkebelakang. Malaysia pada hemat saya katanya is experiencing premature deindustrialization. Sektor pertumbuhan baru seperti ekonomi digital, perbankan dan kewangan pula terus malap tanpa impetus pertumbuhan yang radikal. Kita telah membuang begitu banyak masa dan peluang dalam tahun 2020. Jadi kita mesti meraihkan kedatangan tahun 2021 dengan a bold, robust dan inklusif ekonomi agenda. Agenda riset ekonomi mesti segera beralih kepada pertumbuhan yang berganda, pelaburan bermutu dalam sektor teknologi dan inovatif serta membuka pasaran dengan lebih agresif. Untuk itu, Malaysia mesti segera mempunyai kerajaan yang stabil, kabinet yang progresif dan dasar ekonomi yang revolutionary. Pandemik corona tidak lagi boleh dijadikan alasan untuk ekonomi terus pegun dan terencat sebegini. Jadi sehingga sekarang kita tidak melihat sesuatu yang meyakinkan menjelang terbitnya Fajar 2021. Semoga semua ini akan segera berubah kerana Malaysia sebelum ini adalah jauh lebih dinamik. Kita mesti segera menjadi yang terbaik semula di Asia Tenggara tanpa perlengah. Ini pandangan yang elok, yang baik. Sebab itu saya kata sesuai. Datuk Seri Zahid Hamidi menjaga politik, Tok Mat menjaga ekonomi. Satu gandengan. Adik abang. Tapi kenapa harus dilaga-lagakan? Kenapa harus diwujudkan perpecahan antara kedua mereka? Ketimbul kumpulan Pak Amir Tok Mat, kumpulan Datuk Zahid. Ini saya tak setuju. UMNO perlu padu. Menjelang hadirnya Fajar 2021, Melayu mesti menjadi satu bangsa yang kukuh. Di Malaysia, pemimpin sibuk rebut kuasa. Ini masalah dia. Bagaimanapun, ekoran daripada kenyataan daripada Tok Mat tadi, kita ucapkan terima kasihlah pada pemimpin PAS yang terus bersama UMNO untuk mempereratkan muafakat nasional. Jadi saya nampak ada kesan positif lah. Engagement yang dilakukan oleh Presiden UMNO, Dr. Zahid. Dan itu kita lihat juga apa yang berlaku sidang di Dun Negeri Johor. Kalau ikut budak-budak daripada Armada lah, kumpulan-kumpulan daripada PPM, korang nak ajar lah UMNO ni, nak buat usul dan sebagainya. Tak jadi, jangan main-main. Orang Johor lain. Johor itu adalah bumi melahirkan, di situlah UMNO dinobatkan di istana.
walaupun lahirnya di Kuala Lumpur, di Padang Kelab San Sulaiman, lepas itu disintuk dimaukan UMNO ini di Istana Perak, kemudian dibawa ke Johor untuk dinobatkan sebagai parti perjuangan. Jadi apa yang Tok Mat pandangan itu bagi saya pandangan yang baik, perlu diambil kira. Jadi Datuk Zahid menjaga politik kesiangan kita dengan parti-parti politik lain. Biarlah beliau menjalinkan dengan menggunakan dia punya approach ataupun pendekatannya adalah untuk engagement atau bertemu, bukan berbalah di media sosial ataupun berbalah melalui media-media. Sebab itu secara lihat sejak akhir-akhir ini saya tengok Presiden UMNO tidak menggunakan media untuk menjadi medan perbalahan, melainkan engagement. Begitu juga Tok Mat. Tapi apa yang Tok Mat lontarkan ini adalah untuk menyedarkan kita pentingnya kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil. Pentingnya kita mempunyai sebuah kerajaan yang inovatif, yang berfikiran jauh. Kalau tidak nanti kita ketinggalan. Indonesia dah mula 125 bilion USD dia punya pelaburan yang dia terima daripada Amerika. Jadi kita sudah sampai masanya, kita lah sepatutnya yang mendahului semua tu. Itu pandangan dia. Cuma saya tengoklah pada 4 Disember 2020 PAS kata takkan sertai pembentukan kerajaan negeri Perak. Ini kiri Perak ini teman masuk buat Perak yuk. Cuma bila 6 Disember PAS pula dia kata tidak menolak kemungkinan berkompromi dengan pilihan awal. Mula-mula tak nak. Itu pada 6 bulan, mula 4 bulan, 6 bulan dia kata dia tak menolaklah kemungkinan kompromi. Dan hari ini menyatakan sokongan untuk pembentukan kerajaan yang untuk menstabilkan negeri Perak. Jadi sehingga kini UMNO di Perak 25 kursi. Bersatu ada 5 kursi. 5 kursi itu satu saja, tapi 4 lagi itu bebas dengan yang melompat. Dan 3 daripada PAS. DAP ada 16 Ayub. Amanah ada 5. PKR ada 3. Gerakan ada 1 dan seorang wakil bebas. Tadi saya berbual dengan wakil daripada Amanah. Dia wakil rakyat. Saya tak boleh sebut nama lah. Sebab dia menyatakan bahawa Amanah telah pun menandatangani surat akta bersumpah ahli Dewan Negerinya menyokong kerajaan yang baru dibentuk. Sebab mereka pun tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh UMNO bukanlah untuk meruntuhkan kerajaan. Tidak. Apa yang dilakukan oleh ahli UMNO bersama-sama dengan mereka adalah untuk menyelesaikan bisul yang ada di badan. Itu ceritanya. Dan hari ini juga saya lega. Sebab budak-budak Armada ni macam-macam lah. Kata kita khianat lah. Kata UMNO ni tak boleh pakai lah. UMNO ini parti yang suka gila kuasa dan sebagainya. Dan hari ini Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuat pengumuman. Katanya Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM telah membuka kertas siasatan terhadap aduan dari pimpinan Parti Putera. Yang mengadu itu Parti Putera, sahabat saya Datuk Ibrahim Ali. Dia kata Parti Putera pimpinan daripada Parti Putera membuat aduan di SPRM berhubung dengan isu Kisah Karam, KARM. Dan SPRM sudah pun membuka kertas siasatan. Cuma saya fikir apa benda yang karam ni? Apa sebenarnya di sebalik karam? Carilah. Cari punya cari, tak jumpa. Hebat orang Perak ni. Rupanya bila Yop Kide. Teman, ini semua nak cakap dalam bahasa Perak. Yop Kide hantar sekeping satu utusan. Dia pun surat terbuka buat warga Perak. Teman rasa sebab di situlah baru kita tahu apa sebenarnya karam. Jadi teman minta maaf pada teman-teman daripada Selangor, daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Kedah, sebab saya nak baca surat terbuka daripada Yop Kidai dalam logat bahasa Perak. Minta izin. Dia kata kepada semua saudara-saudari teman orang Perak sekalian. Adapun teman nulis surat ini nak menceritakan kisah negeri kita di bawah pimpinan Menteri Besarnya. Itu Faizal lah. Lepas ini teman panggil dia Peja je. Sebab itu yang dia lebih kenali. Kisah yang teman nak coretkan ni bukanlah soal politik katanya. Sebab semua daripada kita dah tahu macam mana dia khianat kepada mandat yang kita berikan pada pilihan lepas. Menang bersama dengan PH.
dan dengan Tun Dr. Mahathir. Sekarang ditinggalkannya orang tua tu semata-mata nak kekeh jadi Menteri Besar. Kalau nak diikutkan, kerana dia ni dulu bekerja dengan Datuk Seri Mukris. Masa Datuk Mukris jadi Menteri Besar Kedah, itulah tempat dia menempa nama dan naik dalam politik. Dia kata Yuk Kedai. Jadi artinya Yuk Kedai ni dia tahu sebenarnya siapa sebenarnya Peja ni. Memang pun Faizal, Datuk Faizal dia bermulakan karier politiknya menjadi sebagai pegawai khas kepada Datuk Mukris. Sehinggalah beliau diangkat jadi Menteri Besar dalam pilihan raya lepas. Bila UMNO Barisan Nasional kalah pilihan raya 2018 pilihan raya ke-14. Jadi tapi sebabkan nak berkuasa dan dah seronok jadi Menteri Besar, orang yang berjasa dan banyak mengangkat dia pun ditinggalkannya. Macam yang teman khabar, bukan soal politik yang teman nak sampaikan. Sebab bab politik ni kita tunggulah pilihan raya. Tahulah kita ngajarnya. Saya baca dalam bahasa Perak. Jangan marah saudara. Tahulah kita ngajarnya. Peja ni rupanya ada setiap politik. Namanya Datuk Iskandar yang cukup masyhur dengan nama Kandar. Dia ni dulu pegawai khas Peja. Masa Peja kerja dengan Datuk Mukris di Kedah. Dia ni lah yang ngepung Peja pagi dan petang, siang dan malam. Retinya Datuk Iskandar ni dulu adalah pegawai khas kepada Faizal waktu Faizal menjadi sulit kepada Menteri Besar Kedah, Mukris. Jadi bertali-tali ni. Mukris, Faizal, lepas tu Kandar. Itu dipanggil Kandar. Bukan bermakna dia tak bagi orang lain jumpa Peja, tapi segala urusan dialah yang ke depan menguruskannya, terutama dalam bab meniaga dan menguruskan segala tanah, balak, kuari dan macam-macam lagi. Seorang lagi yang jadi partner Kandar ni adalah seorang budak India, namanya Ram Kartikesu, yang menjaga urusan MB Incorporated. Kita faham juga macam mana MB. Seingat saya MB Incorporated zaman Datuk Zamri Abdul Kadir jadi Menteri Besar, saya dengar lah nama MB Incorporated tu. Tapi rasa tu waktu tu Datuk Islah Sapian jadi dia punya chairman-nya, rasa saya lah, tak silap saya, CEO-nya. Macam mana boleh ada orang bukan Melayu pula ya? Tak tahulah, tak kisahlah. Tapi dia kata Ram Kartikesu lah yang menjaga urusan MB Incorporated, dan dua orang inilah yang jadi orang kiri kanan Peja. Walaupun kita tahu Ram ni kawan baik dengan Peja. Kalau dengar cerita, dia kata kalau dengar cerita daripada Aziz Bari. Aziz Bari ni ahli Dewan Negeri Perak, mewakili parti DAP. Dia kata kalau dengar cerita Aziz Bari, memang malu dengarnya. Menteri Besar Perak kita yuk. Budak Islam, boleh buat benda-benda yang tak senonoh. Saya tak mau cerita lebih daripada itu ya. Itu soal itu bendanya mahal pula tu. Kalau berbelanjanya ribu-ribu yuk. Jadi dia kata biarlah dia dengan Tuhan. Teman tak nak tersepuh tu. Sebab dia kata dia berhibur dengan kawan-kawannya tu, tempatnya dekat Cigar Room Majestic Hotel. Banyak ni. Ada dekat Majestic Hotel Kuala Lumpur. Di Heaven Tambun. Heaven Tambun ni adalah sebuah hotel di Tambun, dekat dengan rumah Menteri Besar. Bersama dengan tokoh-tokoh balak dan pemaju hartanah. Besar-besar berlaku yuk. Itu tulisan dia. Tapi teman tak nak sentuh bab peribadi ni. Itu soal dia dengan Allah SWT katanya. Jadi kenapa teman sebut nama Kandar dengan Ram? Sebab dua orang inilah menjadi orang kepercayaan Peja untuk menjalankan urus niaga dema. Jadinya surat teman ini teman teruskan dengan kisah Kandar dan Ram. Yang teman gelar Karam. Orang Perak ni kalau pasal bab menyantun ataupun menyambung, memang pakar yuk. Jadi daripada Kandar dan Ram dipanggil Karam, iaitu Kandar campur Ram. Kisah Karam 1. Dia ada siri 1, 2, 3, 4. Masih tak kau ingat isu tanah Bukit Keledang yang habis ditarah masa awal-awal Peja jadi Menteri Besar? Tanah itu dijual kepada syarikat pemaju yang banyak projek kondominium mewah di Pulau Pinang. Ada nama syarikat tu, tapi sebab saya tak boleh nak sebut kerana ini boleh melibatkan libel. Dia dari syarikat kata menimbulkan masalah perundangan.
Tanah 10 hektar itu adalah bilik MB Incorporated, dijual melalui rundingan terus di bawah harga pasaran. Urus niaga MB Incorporated menggunakan syarikat guaman dari Pulau Pinang, iaitu Alan Chira. Jadi SPRM kena siasat. Surat ni dah sebut jelas, iaitu tanah di Bukit Keladang. Syarikatnya adalah syarikat MB Incorporated, dijual dengan harga bawah. Eloklah siasat, kita tak tuduh. Saya baca surat ni. Kemudian dia kata, kisah karam 2, dia kata. PCB ataupun Perak Corporation Berhad adalah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham. Komo jangan main-main orang Perak, ada syarikat yang ada dalam Bursa Saham tau. Di KLSE. PCB ataupun Perak Corporation Berhad adalah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham. Kira jadi syarikat yang berniaga bagi pihak kajian negeri lah katanya. PKNP, jadi bos kepada PCB ni adalah PKNP, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. Jadi banyaklah pembangunan PKNP dibuat melalui PCB. PCB ni Perak Corporation Berhad, anak syarikat. Perbadanan Kemajuan Negeri Perak adalah dia punya mother company. Jadi semua pembangunan Negeri Perak bagilah kontrak tu kepada PCB. Macam mana dekat PKNS. Di Selangor ni PKNS. Bawah PKNS tu adalah banyak syarikat. Ada syarikat apa yang saya faham lah. Macam-macam cerita lah. Macam-macam syarikat yang ada. Sebab itulah itu kita boleh tanya Azmin kemudian lah ya. Kemudian kisah karam 3. Kisah ketiga ni teman rangkumkan semua. Jadi biar kamu tahu macam mana sekarang demo tengah buat jualan perak on sale. Perak on sale katanya. Sekarang berterabur surat kelulusan permit atas nama pembangunan ladang hutan kepada pebudak demo. Ada hutan simpanan Keladang Siung dekat Kuala Kangsor, hutan simpanan Piah, hutan di Kuala Kangsor juga, hutan simpan Sungai Kuak. Kawasan yang diluluskan bukan sikit jop. Setiap satu syarikat diberikan 400 hektar. Jadi kamu bayangkanlah berapa luasnya kawasan tu. Walaupun surat kelulusan itu atas nama pembangunan ladang hutan, tapi maksud sebenarnya ialah nak ngeluarkan balak lah dari kawasan itu. 400 hektar satu syarikat. Berapa dia nak kau untung atas angin. Bukan setakat kawasan balak. Budak juga sedang mencari orang yang boleh beli kelulusan, keluarkan batu batan granat dalam hutan simpanan Segari Melentang. Ini kita hang granat ni. Kawan saya, sahabat saya nama dia Najib Makno. So, dia kalau dia soheh benda tu, dia cakap ini hang granat ni katanya. Mana betul ni. Cerita ni cerita betul. Hang granat. Bahasa orang Perak lah ya, orang Sayung. Cuma yang peliknya katanya kelulusan ini dalam kawasan Kuala Kangsor. Sebab apa? Sebab katanya kandor aktif politik di sana. Atau macam udah heboh dah dia akan jadi calon parlimen pada pilihan datang. Nak jadi ahli parlimen Kuala Kangsor. Tak cukup dengan itu, sebab Perak sekarang ni dikuasai geng bersatu khianat. SADC sudah menjadi lubuk demo mengagihkan tanah-tanah. Jadi pengurusi tentang tanah SADC bukan orang baru, tapi dah masak dengan selok-belok macam mana nak buat pengagihan. Rupanya pengurusi tentang tanah ialah Zainal Pazi yang melompat daripada UMNO. Kemudian CEO SADC Yohanes, semua orang tahu, ahli bersatu yang bertanding di Belanja. Itu Yohanes ni dia bertanding di Belanja, dia kawasan Parit dulu. Jadi sudah tentulah dia duduk di situ, kena dengar lah apa kata kandor. Kalau tidak, tak ada lah Menteri Besar pakai kereta Lexus. Dan dia pun sebagai CEO pun pakai Lexus. Tapi dengar ceritanya sekarang tengah diserkup dengan garas SADC. Ngapa nak serkup? Sebab beli tak ada kelulusan lembaga pengarah ke? Di sini teman tunjukkan satu contoh lah macam mana mereka mengagihkan tanah SADC kepada budak-budak demo. Kisah karam 4. Ini pula pasal Pasir. Dengan kehebatan katanya kalau jalankan perniagaan Pasir pun sekarang ni sudah boleh dieksport melalui Lumut Port. Jadi sebab Lumut Port ni membenarkan penggunaan jetinya bagi tujuan ekspor pasir. Pasir ni pasir. Setahu saya kalau untuk mengekspor pasir mendapat kelulusan kita daripada Kementerian Sumber Alam dan macam itulah tak silap saya. Macam mana pula pasir boleh diekspor? Jadi katanya menggunakan pelabuhan Lumut. Sebab memanglah pelabuhan Lumut itu duduk di bawah SADC Perak.
Jadi Port Lombok ni menggunakan jetinya untuk mengangkut pasir. Tapi ni jangan marah tuan. Saudara janganlah marah saya cerita tu ni. Kalau tak betul sama lah dia mah. Kan? Baca je ni. Tapi mungkin terkena batang hidung. Saya sebab tu saya tak seronok ni kata. Kita nak cerita ni cerita yang benar. Dia kata tapi sebabkan macam ini pula pasyok. Lepas tu penggunaan jeti untuk ekspor. Sebabkan ini macam rancangan kedai macam roda impian. Wang besar. Saya putar alim ya. Hari ini kegiatan mengesok pasyok berjalan dengan rancaknya. Dia teman tak boleh cakap. Macam tu sebab ada surat dengan gambar yang teman kongsikan dengan kamu semua. Dia 746 hektar tanah atas nama kerja-kerja membaik pulih dan membangunkan ladang rakyat diberikan kepada seseorang. Semua orang tahu budak tu siapa. Dia kumpulan daripada Amadah lah katanya. Itu sebab teman kata dia mau tengah berjual perak on sale. Jadi macam mana Peja gunakan kuasa ni, dia pecah-pecah kelulusan tanah dan sebagainya. Sebab itu kita merasakan janganlah marah bila ahli-ahli dia orang negeri Perak tidak mahu lagi Peja jadi menteri besar. Kalau ni teman-teman dia, kawan-kawan nak membela Peja ni, jangan. Kertas siasatan dibuka. Nanti saya ke depan lagi jumpa dengan SPRM. Banyak yang ada dekat tangan saya. Jangan cabut yuk. Jangan kata orang tua tak ni. Jadi kita bagi saya melihat bahawa inilah kepincangan yang dilakukan oleh pemimpin. Mereka beria-ria mengabui mata rakyat. Bila musim mengundi, turun ke gelanggang, undilah saya akan berjuang untuk rakyat. Kita akan pertahankan. Dulu sebab mereka dalam Pakatan Harapan, UMNO ni perompak, UMNO ni penyamun, UMNO ini tu, UMNO ini. Lah ni bila dia jadi menteri besar, apa jadi? Kata dulang pakus kepih. Kata orang dia lebih. Nah, this what ini yang saya nak bagi pencerahan supaya masa akan datang rakyat kena berhati-hati dengan pemimpin yang pakar dengan retorika politik. Mereka akan menggunakan pentas politik tidak lain dan tidak bukan untuk mengabui rakyat, untuk menarik sokongan dengan kata-kata yang lebih lembut daripada lidah. Gigi dengan mak cayok. Kita tidak mahu lagi ada pemimpin politik yang menjadikan, sebab itu saya dah cakap dari dulu lagi, mereka menjadikan politik ni sebagai ladang komoditi untuk mengaut kekayaan bagi untuk diri mereka sendiri. Ini yang kita lihat. Sebab itu hancur bangsa kita. Macam mana kata Tok Mat tadi, negara Indonesia dah 125 bilion dia punya pelaburan di luar. Kita masih lagi bergaduh sama sendiri. Sebab kita masih nak mengejar kuasa. UMNO belah ada okey, kamu nak menang, tubuhlah, jadilah kerajaan. Tapi kita lihat satu demi satu kepincangan dalam kepimpinan sejak daripada Pakatan Harapan. Ini cerita benar. Ini bukan cerita bohong. Apa yang berlaku di Kementerian Kewangan, apa berlaku di tabung haji. Habis kata rakyat dilelong macam kata mak bapak dia memang. Jadi kita melihat kepincangan ini. Kita sebagai warga yang cinta damai, kita tak mahu lagi mempunyai pemimpin yang sekat tiang. Yang orang Kedah-Kedah pihak lembak. Bagi saya, tak ada lain. Betul kita sedar, di Perak sekarang ni ada 59 kursi. Sebab itulah saya menjunjung kasih dolat kita pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Baginda sanggup menghabiskan masa jumpa dengan 3 orang pemimpin Daud Mangkang. Kamu katanya jangan, ini yang teman-teman dengar lah. Kamu jangan nak buat hal-hal yang bukan-bukan. Jangan nak wujudkan krisis politik di Perak. Tuanku tak nak dengar. Kerajaan nak tubuh hari ini, sokong. Nak bergaduh, nak kempen apa semua, bila datang musim pilihan raya. Sekarang ini tak boleh sebab ada COVID. Jadi perlu memberi sokongan. Sebab itu saya dapat daripada teman-teman daripada yang mereka yang menghadap tuanku. Tuanku menjelaskan pada tuanku kata, to me the most important is my people. Artinya rakyat baginda. Dia tak mau lagi rakyat Perak ini terjebak dalam suasana politik, krisis politik yang tak ada pengakhirannya. Dia nak put to the end. Sebab itu sekarang ni ada pula dalam berbagai UMNO pula betul juga ni. Berbuk juga. Bila tuanku dah buat benda gitu, mula nak orang itu, nak orang ni.
Ikut aja lah, sebab dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak, itu undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak. Negeri yang punya Dewan Negaranya sendiri adalah Perak. Negeri lain tak ada Dewan Negara. Negeri yang mempunyai Dewan Negara adalah Negeri Perak. Dia ada dia punya salur-salurnya. Dan kuasa mutlak Sultan untuk melantik siapa saja yang beliau yakin boleh mendapat sokongan daripada rakyat dan mendapat sokongan daripada ahli-ahli dewan. Maka baginda akan menamakan. Sebab itu dulu baginda yakin Peja akan mendapat sokongan. Betul. Ahli-ahli dewan negeri Perak, adun-adun di Perak setuju. Walaupun Peja ada satu je kursi dan mewakili parti pribumi masa itu, tapi kasih sayang kita pada tuanku. Okey. Tak jangkalah dia buat boleh perangai yang sebegini. Hancur lebur. Lepas itu dari segi politiknya, habis dia ambilnya orang nak masuk dalam bersatu dan sebagainya. Marahlah UMNO. Jadi sebab itu bila Presiden UMNO pergi menghadap tuanku, menceritakan keadaan, tuanku pun terkejut. Jadi saya dah bagi tahu 2 minggu dengan 3 minggu lepas. Saya kata istana pun dah mula kurang senang dengan cara-cara Peja. Saya mempunyai banyak bukti-bukti penyelewengan apa semua saya tak dedahkan. Ya? Dan hari ini rasanya malam ni rasanya Presiden UMNO akan menghadap tuanku untuk minta secara tuntas siapakah calon yang terbaik yang pada pandangan baginda yang boleh mentadbir negeri Perak, sebab kita tak mahu lagi wujudnya lagi segala permasalahan begini memalukan negeri Perak. Orang Perak yuk terkenal dengan Panglima Datuk Mahathir. Kami bunuh dia dari Bush. Lain tidak, demi bangsa kita. Jangan lupa, di Perak ada Sungai Manik. Tragedi 13 Mei. Sungai Manik melahirkan begitu banyak wira-wira yang bersedia waktu itu. Jangan lupa, di Perak. Jadi, Perak ada keris Taman Sari. Jangan lupa, tuanku pegang tu, keris Taman Sari. Mengikut legendanya, pemegang pada keris Taman Sari ini, kalau ditikam takluk. Istana di Bukit Candan penuh dengan kedaulatannya. Jadi kita rakyat Perak seharusnya menjunjung kasih pada tuanku kita yang sanggup baginda menghabiskan waktu berbincang dengan pemimpin parti-parti politik. Dia tak kisahlah kamu daripada AP ke, kamu daripada Amanah ke, kamu daripada PKR ke, datang ke istana bincang. Lepas tu bincang pula dengan wakil rakyat, bincang pula dengan presiden. Tuanku, batik sebagai warga Perak menjunjung kasih pada tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu siapa Menteri Besar Perak besok. Sekian, terima kasih dan selamat malam.